Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat murid-murid Ustaz. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini sekali lagi bersama-sama dengan Ustaz dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. InsyaAllah hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama. Kita akan buat sedikit ulang kaji. Kerana hari ini Ustaz bercadang untuk bagi kuis pada kamu supaya kamu dapat laksanakan dengan baik. Kita akan ulang kaji daripada awal sehingga tajuk yang telah pun kita pelajari, iaitu alatan jahitan. Okey, baik. Kita tengok satu persatu slide yang Ustaz sediakan di sini. Okey, kenali mata jahitan. Apa itu mata jahitan tangan? Okey, mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan fabrik dan hiasan. Okey, sebelum tu kita nak kenal dulu apa itu fabrik. Okey, cuba pelajar tengok dalam petak warna pink. Okey, di mana seorang pelajar perempuan menyatakan apa makna fabrik. Okey, fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Okey, Ustaz ulang balik. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan sutera. Ada 3 jenis contoh. Okey, ingat elok-elok ya. Okey, kita tengok jenis-jenis jahitan. Sebagaimana yang Ustaz terangkan pada minggu-minggu yang lalu, jahitan ni ada 6 jenis. Okey, kita tengok yang pertama, jahitan kia. Apa makna jahitan kia? Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Okey. Jahitan jelujur kasar. Yang ketiga ya, jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan atau semula. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa jahitan. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok contoh-contoh yang dibuat. Okey, tengok jahitan kia. Atas sekali jahitan kia, di sebelahnya ada bulat kan. Tengok contoh warna merah, anak panah warna merah. Okey, itu contoh jahitan. Okey, tengok contoh jahitan jelujur kasar. Tengok bulat, kemudian tengok anak panah. Okey. Tengok. Okey, yang keempat, jahitan jelujur kasar. Okey, tengok. Okey, baik, tengok macam mana cara jahitan. Halus ataupun kasar. Ada beza ya, jelujur halus dan jelujur kasar. Okey, baik. Ini slide yang pertama. Yang kedua, kita sambung lagi jenis jahitan. Yang keempat, jahitan insang pari. Jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okay, cuba tengok contoh. Okey, tengok contoh bulatan kemudian anak panah. Okey, seterusnya yang kelima, jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet ataupun bahan hiasan. Okey, ini adalah contoh jahitan yang biasa kita gunakan dan paling mudah. Dan yang terakhir, jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepikan serta jahitan hiasan. Okey, cuba lihat contoh jahitan silang pangkah. Okey, dia silang. Okey, tengok menang yang warna hijau. Itulah contoh jahitan silang pangkah. Bermakna kita ada 6 jenis jahitan. Ingat ya, 6 jenis. Okey, seterusnya. Okey, kamu boleh tengok gambar. Ada emak, ada anak lelaki, ada ayah, ada baby kecil,
sedang senyum tengok anak patung kan. Dan kamu boleh tengok di atas meja ada beberapa artikel jahitan. Okey, apa makna artikel jahitan ni? Okey, artikel jahitan ni biasanya terdapat di sekeliling kita. Okey, kamu boleh tengok di bawah pinggan atas meja tu, itu adalah contoh artikel jahitan. Ia jadikan sebagai pelapik meja. Okey, langsir. Apa lagi? Kain sapu tangan. Itu semua adalah artikel jahitan. Okey, kita tengok apa kata pelajar perempuan di bawah. Apakah artikel jahitan yang terdapat dalam gambar di atas? Bolehkah kawan-kawan nyatakan fungsi setiap artikel jahitan tersebut? Okey, Ustaz dah terangkan tadi kan. Kita ada beberapa jenis artikel jahitan. Satunya pelapik pinggan. Apa lagi? Tengok ayah pegang apa? Ayah pegang anak patung. Itu juga artikel jahitan. Kita ada kain pengelak. Itu juga artikel jahitan. Dan pelbagai lagi di dalam gambar. Boleh faham? Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu kenali alatan-alatan jahitan. Ustaz dah terangkan sebelum ni berserta dengan video apa jenis-jenis alatan yang biasa digunakan oleh tukang jahit. Okey, kita tengok satu persatu. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Yang berikut ialah beberapa alatan jahitan beserta dengan fungsinya. Okey, tengok dalam atas sekali, dalam petak atas sekali. Okey, pita ukur. Okey, pita ukur ni biasa kita gunakan. Kalau ustaz panggil tali inci. Okey, dia bergantung setiap orang dia ada panggilannya. Dalam buku ni dia tulis pita ukur. Okey, apa fungsi pita ukur? Pita ukur digunakan untuk mengukur fabrik ataupun mengambil ukuran badan. Yang kedua, pembaris. Okey, ada pelbagai jenis pembaris dalam gambar, di mana fungsinya adalah untuk mengukur dan menandakan pola. Yang ketiga, roda surih. Roda surih ni digunakan untuk memindahkan tanda pola kepada fabrik. Okey, yang ni Ustaz akan tunjukkan contohnya nanti. Dalam video ni Ustaz tak nampak. Kamu juga tak nampak bagaimana cara nak gunakan dia ni kan. Okey, yang keempat, kapur tukang jahit. Okey, kapur tukang jahit ni ada pelbagai bentuk. Ini salah satunya. Okey, di mana fungsinya adalah untuk membuat tanda pada fabrik. Seterusnya, kita tengok kertas karbon tukang jahit. Okey, yang warna-warni tu namanya kertas karbon tukang jahit. Di mana fungsinya adalah untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Maknanya roda surih digunakan untuk menanda pola. Okey, seterusnya jarum peniti. Yang ni Ustaz yakin semua kenal. Okey, jarum peniti biasanya siapa yang gunakan? Okey, orang perempuan yang biasa gunakan untuk ikat tudung, untuk kemaskan tudung. Okey, kita tengok fungsi jarum peniti. Okey, salah satunya ialah menyemat pola pada fabrik, menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey, Ustaz akan tunjukkan contohnya nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya gunting fabrik dan gunting kertas. Okey, dua-dua gunting ni fungsinya berbeza. Gunting fabrik fungsinya menggunting fabrik ataupun gunting kain. Gunting kertas memotong kertas bagi membentuk pola. Okey, beza ya. Seterusnya jarum jahit tangan. Okey, jarum jahit tangan ni biasanya jarum yang kita cucuk benang. Okey, fungsinya menjahit fabrik. Okey, seterusnya mesin jahit mini. Okey, ingat ya, selain jahit dengan menggunakan tangan, kita juga boleh menggunakan mesin. Teknologi hari ini memang hebat. Okey, di mana telah dicipta mesin untuk membantu kehidupan manusia supaya proses yang dibuat tu lebih cepat. Kalau jahit tangan biasanya lambat. Jahit mesin cepatlah kan? Okey, kita tengok mesin jahit mini.
Okey, fungsinya digunakan untuk menjahit fabrik ataupun kain. Okey, digunakan juga, okey, ia menggunakan elektrik untuk berfungsi. Okey, mesin jahit kamu nampak tu menggunakan elektrik. Tak ada elektrik tak berfungsi. Okey, seterusnya mesin jahit tangan yang bentuknya macam stapler di bawah. Okey, di mana fungsinya juga sama, menjahit fabrik ataupun kain. Ia digunakan secara manual. Okey, maknanya yang ini kecil berbanding dengan mesin jahit mini. Boleh dibawa ke mana-mana. Bila berlaku kecemasan, kain terkoyak ke, boleh terus menggunakan mesin jahit yang bentuk stapler ni. Sebab dia ringan dan mudah dibawa. Okey, seterusnya peretas jahitan. Okey, apa fungsi peretas jahitan ni? Okey, peretas jahitan ni fungsinya untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang jahitan. Maknanya peretas ni digunakan apabila kita menjahit kain ataupun fabrik, kemudian berlaku kesilapan. Okey, bila silap, kita boleh ambil peretas ni, potong kain tadi, potong benang supaya kita dapat ulangnya semula. Supaya kain yang tersilap tadi dapat digunakan semula. Okey, boleh faham? Okey, jadi selepas penerangan ini, Ustaz akan bagi kamu satu kerja di dalam Google Form. Ustaz nak kamu jawab soalan-soalan berikut ya. Ustaz akan sertakan soalan, kamu jawab dengan baik. Okey, kamu boleh baca dalam buku teks kamu kalau kamu tidak faham. Kamu boleh rujuk buku teks kamu kalau kamu tidak yakin dengan jawapan kamu. Mudah-mudahan jawapan yang kamu buat semuanya tepat. Boleh? InsyaAllah boleh. Ustaz yakin dengan pelajar-pelajar Ustaz, semua boleh. Okey, sebelum Ustaz mengundur diri, Ustaz ingin pesan pada kamu, jaga diri dan jaga keselamatan. Masing-masing berada di rumah, jangan berada di luar rumah kerana penyakit COVID sedang. Okey, sedang apa? Kamu pun tahu kan, penyakit COVID sedang berleluasa di